Dewa panah, dewa panah, dewa panah, dewa panah. Dewa panah, dewa panah. Lihat, dewa panah nak keluarkan serangan rantai 9 bintang. Rantai 9 bintang. Aku terkejut. Alamak, 9 pedang bersatu. Hebat, hebat. Pemenang kejohanan memanah dunia ialah Dewa Panah Sya Agung, Yuan Fei Shui. Hebat, dengan dewa panah di Sya Agung, seni pedang takkan hilang. Apa jadi kalau Dewa Panah tumbang? Hina seseorang racun saya. Suling, bangun, bangun. Bukankah aku mati kena racun? Macam mana aku masih hidup? ...2075. 20 tahun kemudian... Aku dilahirkan semula sebagai suling. Saya tak nak latih lagi. Saya tarik diri dari pasukan Dewa Panah. Saya pun keluar. Sudah 10 tahun. Setiap tahun kita kalah terus. Saya dah tak tahan dengan malu ini. Diam semua! Kata-kata kalian layakkah dengan gelaran pasukan Dewa Panah? Kak Ling Yun, kami pun tak nak begini. Tapi sejak Dewa Panah tiada, pasukan kita terus kalah. Kita lah pasukan wanita terakhir yang tinggal... Hataidah, kita masih tak ada harapan. Rajinlah latih halangan memanah warisan kurator lama. Pasti kita menang. Kak Ling Yun, halangan memanah ini terlalu sukar. Kami memang tak mampu. Maafkan kami, Kak Ling Yun. Sepuluh tahun kemudian, jalan memanah kerajaan Daxia jadi semakin sukar. Baik, kalau begini sikap kalian, nama pasukan Dewa Panah tak perlu wujud lagi. Saya turunkan papan nama ini sekarang. Kak Ling Yun? Sukar sangatkah halangan memanah ini? Kualiti yang teruk. Hei, itu busur aku. Berani kau tukang bersih mematahkannya. Lupakan, pasukan dah dibubar. Tak kisah kalau busur patah. Oh, semua ada di sini? Wang Tau si pengkhianat. Apa engkau buat di sini? Pergi sekarang. Adik Junior, masih panas baran lah. Dia tu ke? Apa yang kau nak? Ini cabaran sah dari Persatuan Memanah. Ikut peraturan Arrow God dulu, kami nak tutup dewan kalian. Kalau kalah, serahkan Arrow God Hall. Tak malu kau. Dulu aku sombong tetapkan peraturan ni. Hari ini kita selesaikan semua dendam. Jangan degil. Sekarang cuma tinggal wanita dalam Arrow God Team. Apa yang boleh korang buat? Premier pada tutup lelaki. Perempuan patut jaga anak dan layan suami sahaja. Apa salah perempuan? Arrow God pun perempuan. Lepas dia meninggal, kamu lari lintang pukang. Sekarang berani datang nak mengarah? Mulut kau masih tajam. Rajin berlatih atas katil ya. Lelaki tak senonoh. Keluar sekarang. Kalau tak pandai, aku boleh ajar kau menjerit atas katil. Dia betul. Memanah untuk lelaki, perempuan cuma buat malu. Kapten Yuan, berlagak. Kau adik tiri Arrow God. Semua milik kau datang dari dia. Tak malu ke? Siapa kau ni? Cakap mengarut. Siapa aku? Nanti kau pengsan kalau aku beritahu. Siapa aku? Kalau aku sebut, nanti kamu mati kena kejut. Berlagak apa?
Tukang cuci lantai pun berani tunjuk hidung. Pasukan Dewa Panah, kau memang hebat. Buang mulut. Turunkan papan nama sendiri atau aku tolong. Mimpilah, selagi aku ada. Jangan harap sentuh tempat ni. Perempuan tak tahu malu. Aku dah bagi muka, belum cukup ke? Berhenti. Kau nak pertandingan? Aku terima. Nak banding macam mana? Mudah. Kita bertanding lalui 3 ujian. Apa? Dari 3 ujian? 3 ujian ni paling bahaya. Ujian ketiga boleh bunuh kalau silap. Kau nak bunuh kami ke? Memang susah untuk perempuan. Tapi bagi pasukan Dewa Perang, senang je. Wang Tao, tunjuk cara betul. Jangan kata kami buli perempuan. Baik. Hari ini aku tunjuk dengan jelas. Tengok baik-baik. Ujian pertama, panah berat tak berbisa. Kami tahu kemampuan pengkhianat. Dia tak boleh tembus. Nanti jangan nangis kalah. Ujian pertama, panah berat tak berbisa. Peraturan, panah tak berbisa tembus 7 sasaran sekaligus untuk menang. Ini tak mungkin. Bodohnya persembahan, maaf ya. Itu pasti kau tipu. Baru setengah tahun keluar dari pasukan Dewa Panah. Macam mana boleh jadi hebat? Sebab pasukan Dewa Panah kau teruk. Selama ni buat apa sahaja? Kau. Ying diam. Aku urus. Wang Tao, buka mata lebar-lebar. Hari ini aku tunjuk siapa yang teruk. Kakak Huyu, teruskan. Panah berat tak berbisa. Lepaskan. Kita menang. Hebatnya, Kakak Huoyu. Nampak tak? Semua anak panah Kakak Huoyu melekat di dinding. Inilah anak panah berat tanpa hujung tajam, sampah, belajar sikit. Apa yang kau bangga sangat? Ini baru permulaan. Masih ada 2 lagi pusingan. Baiklah, dominasi sebenar bermula sekarang. Zhang Yi, engkau pergi ajar mereka. Tengok ni, 1, 2, 3, 4. 4 pengecut semuanya. Siapa nak lawan pusingan ini? Celaka, aku lawan kau. Tunggu Ying. Jangan ikut emosi. Kau bukan setanding dia. Siapa pengecut? Nanti tahu lepas pertandingan. Aku lawan kau pusingan ini. Tak teruk untuk ketua. Ada juga semangat. Tapi jangan nangis kalau kalah. Biscinin manik shore non bonding ada salah. Baiklah, sebab kau dah nak kalah, aku penuhi. Tengok baik-baik. Pusingan kedua, 10,000 anak panah kembali ke leluhur. Peraturan. Pilih kelopak merah dan panah sebelum ratusan kelopak jatuh. Pemenang ditentukan bilangan kelopak merah kena. Abang Zhang, 7 kali kena tempat sasaran. Hebat. Macam mana ni? Rekod tertinggi dulu cuma 7 kali. Kau buat macam mana? Kapten Ling, giliran kau. Kepakaran memanah dia luar biasa. Aku takut Kapten Ling tak boleh lawan. Kapten, biar aku ambil panah ni. Kau lagi, tukang bersih. Pasukan Dewa Panah kehabisan anggota? Tak boleh terima kalah. Pakai tukang bersih jadi kambing hitam. Inikah cara pasukan Dewa Panah dulu? Hari ini aku buktikan kau tak setaraf tukang bersih pun. Suling, jangan melulu. Bukan masa untuk ikut perasaan. Suling, ini masa untuk kau menambah kekacauan. Kapten Ling masih tak sedar? Lebih baik menyerah sebelum kami pujuk nanti. Tak ada istilah kalah dalam kamus pasukan Dewa Panah. Begitu, kita lihat nanti. Sasaran 1000 panah kembali ke leluhur. Menang, kami menang, Kakak Ling Yun. Kau ingat dah menang? Lihat betul-betul sasaran panahan itu. Jumlah cukup, tapi warna salah. Ada 2 lebih. Ini bukan sasaran 1000 panah. Ini kelam kabut. Maaf, Kapten Ling, kau kalah.
Tak boleh kalah, masuk pusingan ketiga kita masih berpeluang. Aku dah cakap, panahan permainan untuk lelaki. Untuk lelaki? Tapi aku ingat kau pernah kalah pada Dewa Panah yang perempuan. Perempuan sialan Yuan Fei Shui dah mati. Diam kau. Walaupun dia mati, kami masih ada. Dia tetap hidup dalam hati pemanah perempuan. Ya, kami masih hidup. Nak teruskan ke pusingan ketiga? Sejak Tint, pertandingan ini mesti diselesaikan. Kau nak mati? Aku penuhi. Tanda tangan perjanjian nyawa. Pusingan ketiga, hidup mati ikut takdir. Perjanjian hidup dan mati, apa maksud awak? Maksudnya, nanti kamu tahu. Pelayan, ke formasi ilahi. Rupa-rupanya banyak perubahan dalam panahan selama 10 tahun. Persaingan kejam begini wujud. 30 kesempatan panah. Dapat kena sasaran dulu menang. Sebagai wanita secara mulut sendulu. Tak malu. Kamu sendiri takut mati, tapi berpura mulia. Takut. Kalau takut, mengaku kalah dan keluar. Diam. Kali ini bukan sekadar menang kalah, tapi hidup mati. Cukup, Suling. Ini isu hidup mati. Jangan tambah huru-hara. Mulakan. Kapten, berhati-hati. Formasi ilahi memang hebat. Bola khas ini akan mempercepat dan pantul balik objek. Lebih baik kamu menyerah. Mimpi pasukan Dewa Panah mungkin kalah, tapi takkan mengaku. Biar aku cuba. Celaka, biar aku... Tunggu, kami tarik diri. Kami mengaku kalah. Apa mengaku kalah? Mengaku kalah? Terlambat. Perjanjian hidup mati dah ditandatangani. Pusingan ketiga mesti tamat. Kami serah Dewan-Dewa Panah. Jangan, Kapten. Jangan beri dewan pada mereka. Tak faham? Mereka nak hancurkan pasukan panah wanita terakhir di Grazia. Apa faedahnya buat mereka? Biarkan walaupun dalam bayangan Dewa Panah jauh wanita, tak boleh hapuskan pencapaiannya, jadi hancurkan pasukannya. Mengarut. Pencapaian Yuan Fei Shui dulu pun kerana bapa aku. Walaupun dia hidup semula, aku tak takut. Begitu? Kalau dia benar hidup semula, kau tetap tak gentar. Hai si tukang bersih kecil. Siapa kau nak bercakap sini? Keluar! Tukang bersih? Hari ini, aku cabar kamu semua sebagai tukang bersih. Bertanding dalam formasi hidup mati. Kau berani? Suling, jangan. Kau tak tahu panah. Ini boleh bunuh orang. Kak Ling Yun, jangan risau. Selama ni dekat Dewan Panahan, aku dah belajar banyak. Sekarang kamu semua cedera. Biarlah aku tolong Dewan Arrow God. Tak boleh. Selama kami masih ada. Bukan giliran kau. Percayalah, aku boleh buat. UNN, aku nak bertanding panah dengan kau. Tapi ada syarat. Tukang bersih hina macam kau, apa nilai taruhan dengan aku? Bagaimana dengan nyawa aku? Kau berani? Nyawa kau? Bagus, aku pun nak bunuh kau. Darus Moske, macam mana nak bertanding? Mudah. Kalau aku pecahkan formasi Arrow God ni, kau bukan saja kena keluar, tapi sujud 100 kali depan Dewan. Dan beritahu semua sebab sebenar Arrow God mati dulu. Apa maksud kau? Maksud aku nak kau umum yang kau yang racun Arrow God sampai mati. Mengarut. Kalau dah nak mati, aku tembak. Memang darah Yuan family berani. Kapten, bagi pada aku. Suling, gila ke? Percayalah, hari ini aku nak tunjuk pada si sombong ni betapa hina diri mereka. Tunggu, kita jelaskan dulu. Kalau formasi tak pecah, semua 20 anak panah kena tembak. Tak boleh. Nanti badan jadi sarang lebah. Undur cepat. Formasi Arrow God ni, siapa perlukan 28 panah? Satu panah pun cukup. Rindu tak berkesudahan, kenangan kekal, naga pengembara. Kena, menang. Mustahil.
Siapakah kau sebenarnya? Siapa aku tak penting. Sekarang tunaikan janji. Berlutut, sujud, beritahu semua sebab sebenar kematian Yuan Fei Shui. Kau menang nasib saja. Nak kami tunduk pada perempuan? Mimpilah. Yuan En, keluarga Yuan ahli memanah terkenal. Kalau aku dedah pengkhianatan kau, tak takut nama Yuan hancur? Memanah utamakan integriti. Siapa langgar akan dihukum. Ini undang-undang dunia memanah. Kau berani langgar? Jangan borak lagi, aku nak dedah sekarang. Tunggu sekejap. Baik, aku akan berlutut. Abang Yuan, ni... Diam. Semua berlutut. Lutut lelaki bernilai emas mana boleh tunduk pada wanita. Dia orangnya. Ayah. Ayah, perempuan bangsat ini tipu untuk kalahkan aku. Sekarang paksa kami berlutut. Ayah kena bela kami. Tak guna. Lelaki tak boleh kalahkan perempuan pun. Ayah, mereka curang. Nanti ayah selesaikan dengan kau. Kau berlutut dan minta maaf pada anak aku. Tuan Yuan, apa maksud awak ni? Menang cara curang. Bukan saja hina dunia memanah, tapi paksa anak aku berlutut. Tak mau minta maaf ke? Mata mana nampak kami tipu? Dia yang kalah dan mungkir janji. Tuan sebagai veteran pun tak nak ikut peraturan. Peraturan? Nak bincang peraturan dengan perempuan macam korang? Tak sangka Tuan Yuan boleh cakap macam ni. Tak takut kami sebarkan kejadian hari ni? Betul, kami akan jatuhkan maruah keluarga Yuan. Tak sangka Yuan Fei Shui si Dewa Panah ada ayah teruk macam awak. Diam, jangan sebut nama dia depan aku. Dia aibkan keluarga Yuan. Tuan Yuan, saya nak tanya. Yuan Fei Shui capai banyak dalam dunia memanah. Kenapa dia dikira aib? Apalagi dia perempuan. Kalau tak sebab dia, anak aku Yuan En jadi Dewa Panah. Bahkan saya Yuan Fei Shui anak kandung kawan. Apalahkan jadi tanah aku begitu. Nojennya patut tahu kedudukannya. Membesar diam, lalu berkahwin. Tapi dia degil belajar memanah. Perempuan tak tahu malu ini. Bukankah memalukan? Mengarut. Siapa tetapkan wanita cuma boleh di rumah jaga suami anak? Bagi kau, hanya anak lelaki boleh hebat. Tapi kenapa Dewa Panah dulu Yuan Fei Shui, bukan anakmu Yuan En? Kurang ajar. Pembersih hina berani melawan di depan aku. Aku faham sekarang. Anakmu langsung tak berguna. Dahagakan hidupnya takkan berjaya. Diam kau. Hah? Kena batang hidung? Tentang kematian Dewa Panah kerana diracun dulu? Kau yang buat? Mengarut. Kau ni siapa berani mengarut di sini? Takutlah kau. Aku tepat tekaan ini. Celaka, kau memang nak mati. Kakak Suling berhati-hati. Satu panah gegar langit bumi. Satu panah tembus cakrawala, Phoenix Biru. Satu panah gegar langit dan bumi. Satu panah capai cakrawala, Azure Phoenix. Abang N, saya, isteri nak bersalin, saya perlu pergi dulu. Nak sepak paru-paru kau? Doakan anak lelaki tak ada punggung. Yeay! Kita menang. Kak Suling, bagus. Tembak jatuh lelaki sombong ni. Shaoling, hebatnya. Panah bukan senjata untuk bunuh orang tak bersalah. Orang macam kau patut keluar dari lingkungan ini. Ilmu panah 13 luan biru tadi ialah teknik memanah keluarga Yuan. Bila kau curi? Panahan keluarga Yuan, jangan menabur bakul sendiri. 13 luan biru dicipta Yuan Fei Shui, milik Yuan Fei Shui. Gila. Kan ke Yuan Fei Shui ahli keluarga Yuan? Benarkah? Tanya ketua keluarga Yuan, macam mana dia halau Yuan Fei Shui dulu dan bunuh ibu kandungnya? Kau siapa sebenarnya? Kenapa tahu rahsia keluarga Yuan? Kalau tak nak orang tahu, jangan buat dahulu. Kau sangka Dewa Panah takkan balik hukum walau jadi hantu? Berhenti fitnah. Perempuan itu banyak musuh, sebab tu diracun. Apa kaitan dengan keluarga Yuan? Sama ada berkaitan atau tidak, kebenaran akan terbongkar. Yang benar takkan palsu. Bila terdedah, saat itu keluarga Yuan hancur. Hari ini saya akur kalah, tapi belum selesai. Dewan-dewa panah ini keluarga Yuan akan rampas. Mari pergi. Dia berkongsi kau boleh pergi, tapi dia kena berlutut dulu. Apa masalah kau? Nak aku sujud lagi? Mustahil. Tak perlu sujud pun tak apa. Perempuan tak berguna. Kalau boleh elak panah ini, kau bebas pergi. Berani kau.
Buat apa ni? Janji tetap janji. Aku kira sampai 3. 1, 2. Tunggu, lepaskan dia. Ambil ini. Jemputan ke kejohanan. Ya, Dewan-Dewa Panah kau sudah 3 tahun tak layak. Lebih baik terima jemputan ini. Jemputan remeh. Kami tak peduli. Kakak Suling, kita perlukan jemputan ini. Lebih baik lepaskan dia. Sudah, pergilah. Kita pergi. Tak habis-habis dengan kau. Siapa sangka pasukan kita dah jatuh? Sehingga terima bantuan untuk bertanding. Cakap tak guna. Kalau nak bangkit, kena bukti dengan keputusan. Kejohanan bermula dalam 3 hari. Mari bincang strategi. Mengikut persua perempat ahli. Tapi kita hanya ada 3. Tambahkan aku, jadi 4 lah. Kami nak sangat kau sertai, tapi perlu ada sijil dari Persatuan Panahan. Betul. Sijil ini susah nak dapat. Li Guanghuarong pun ambil 2 minggu. Tapi kita hanya ada 3 hari. Shaoli Guanghuarong, budak yang dulu ikut aku minta jadi murid tu ke? Aku akan dapatkan sijil dan kembali dalam 1 hari. Cikgu, ini bahan kami. Baik. Perempuan, apa kau buat di sini? Cantik, kau nak ambil exam juga? Tak patut perempuan main pedang. Jom main dengan aku. Jauh sikit. Hello, saya nak daftar. Hui, jangan halang. Perempuan nak ambil exam memanah juga. Siapa kata perempuan tak boleh ambil exam? Berani soal aku. Aku yang buat peraturan sini. Kalau aku kata tak, memang tak. Tapi kalau kau pandai bermain, boleh saja. Gila ke si tua gatal ni minta maaf? Wah, berani cakap macam tu. Kau nak ambil exam ke tak? Aku ulang, minta maaf. Oh, ini bukan Sulin. Lama tak jumpa dah jadi hipokrit. Apa salahnya Cikgu Wu sentuh kau? Berlagak suci pula. Ini ke bekas boyfriend tak guna pemilik tubuh ini? Kau gila? Kenapa pukul aku? Sebab mulut kau kotor, patut kena. Sial. Perempuan murahan macam ni berani pukul aku. Aku nak pukul kau. Kalau mulut kotor, bukan tampar je nanti. Tuan Zhang, ini ke bekas kekasih yang ikut kau macam anjing dulu? Aku layan dia dulu pun sebab rasa kasihan je. Bodohnya muka. Kau yang merepek macam anjing. Lepas aku campak engkau, kau sebarkan fitnah. Tak habis-habis lagi. Mengarut. Aku yang tinggal kau. Bodoh tak nak mengaku. Nak aku dedah kau telanjang merayu bawah asrama aku? Diamlah sundal. Kalau berani, cubalah kacau aku. Okey, hebat kau. Hari ini aku lepas, tapi exam nanti aku tengok. Jaga mulut dengan perempuan. Nanti mati tak ada zuriat pun tak sedar. Daftar saya. Ya, terus sekarang. Baiklah, Cik Su. Bolehlah ambil exam. Maknanya saya lulus? Hai perempuan, rambut panjang otak pendek. Ini venue panah, bukan kelas jahit. Maaf, Cik Su. Saya tak boleh luluskan exam untuk Owak. Kenapa? Kenapa? Memanah bukan mainan kanak-kanak. Bukan sekadar melepaskan anak panah ke sasaran. Zheng Bing, tunjuk ajar dia. Baiklah, saya akan tunjuk cara. Perhatikan baik-baik. Peserta Zheng Bing, skor melebihi 8 markah. Lulus. Hampir wah. Nampak? Itulah memanah sebenar. Sangka hebat. Berani tunjuk kemahiran teruk, memalukan. Teruk? Awak jahil. 8 markah cukup masuk 3 terbaik tahun ini. Dengan kemampuan awak, 2 markah pun bagus. Begitu? Berani bertaruh berapa markah saya dapat? Baik. Kalau lebih 8 markah saya kalah. Kalau kalah, pakai bikini dan tarian tiang untuk kami. Baik, bertaruhlah.
Si cantik pasti menang. Semua tahu kemahiran memanah Tuan Muda Zhang teruk. Mata tertutup pun awak boleh menang. Ya, saya saksi. Kemahiran memanah Tuan Muda Zhang paling teruk. Awak pasti menang. Sama engkau semua. Kalau saya betul menang? Kalau betul menang, kami semua akan sujud minta maaf. Baik, bukan 8 markah. Saya bertaruh dapat skor penuh. Kalau menang, pasti saya hancurkan kamu. Kau boleh dapat markah penuh. Jangan mengarut. Markah penuh? Kau dah gila. Hanya Yuan Fei Shui Dewa Panah pernah capai. Kau penjelmaan semula Dewa Panah? Hahaha. Akulah penjelmaan Dewa Panah. Kau berani bertaruh? Kalau kau menang, aku potong tangan sendiri. Kalau kau kalah, kau telanjang depan semua orang. Bagus tu, Tuan Muda Zhang, idea hebat. Tunggu sahaja, aku akan buktikan. Anak panah pertama potong sutra hijau. Wah, teknik memanah yang hebat. Anak panah kedua, pusingan Kian Kun. Kena lagi. Hebat, tepat sangat. Anak panah ketiga, tembus pokok willow. Terbaik, memang hebat. 18/9 mata paling tinggi dalam 5 tahun. Hah, penjelmaan Dewa Panah. Macam mana teknik memanah aku tadi? Aku rasa teruk. Apa maksud kau itu? Hei Tuan Muda Zhang, jangan marah. Perempuan ini cuma pandai berkata-kata, tak perlu kita layan. Tepat sekali. Rasa aku Cik Su ni cuma pandai berkata-kata. Kenapa tak tunjuk kemampuan sebenar? Memandangkan kamu semua tak tahu malu, kalau aku menang nanti, panah semua. Baik, kalau kau dapat markah penuh, bukan setakat panah sekali, tembak sampai berlubang pun tak kisah. Ha ya, kalau kau menang, kami kasih kau panah sesuka hati. Tapi kalau kau kalah, giliran kami. Lelaki tak sopan, perhatikan baik-baik. Angsa mengejut. Angin berpusing. Langit terbelah. Wah, markah penuh. Benar-benar markah penuh. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ini pasti ilusi. Bagaimana seseorang boleh memanah setepat ini? Awak pasti menipu. Sejak peraturan baru ujian memanah diperkenalkan 8 tahun lepas, skor tertinggi 9.9 mata oleh Presiden Huarong. Mana mungkin awak dapat skor penuh? Ini mustahil. Hakikatnya, dia dapat skor penuh. Presiden Hua. Presiden Hua. Hello Cik Su, saya Huarong, pengerusi Persatuan Memanah. Saya nampak prestasi awak tadi. Hebat! Siapa sangka budak kecil yang selalu ikut saya dulu sudah membesar begini? Saya tak sangka Iwasha Mimbia menjadi begitu kacak. Kita pernah kenal dulu ke? Tidak apa-apa. Presiden Huarong, sejak awak nampak rakaman, pasti awak tahu apa berlaku. Saya beri 2 pilihan, penuhi pertaruhan atau berhenti memanah. Cik Su, ini salah saya. Saya buta tak nampak bakat awak. Maafkan saya. Saya sungguh sayang memanah. Saya silap besar. Cik Su, beri peluang lagi. Saya tak mau berhenti memanah. Kami benar-benar tahu kami silap. Kamu betul-betul sayang memanah? Ya, kami sangat sayang. Sangat sayang. Baik, sekarang berbaris. Cik Su, betulkah tiada ruang rundingan dalam hal ini? Kejujuran asas menjadi manusia. Jika tak boleh jadi orang baik, buat apa belajar memanah? Pilihan di tangan awak. Aku tak nak ambil ujian ini lagi. Suling, betul tak? Ingatlah, satu hari nanti aku akan buat kau menyesal. Aku boleh keluar sendiri. Aku akan keluar sendiri. Apa? Kau masih belum mau pergi? Sejak kecil aku minat memanah. Aku pernah bersumpah hidup mati untuk memanah. Hari ini aku tak akan berhenti. Kena bunuh pun tak apa. Cubalah, mimpilah kalau nak aku berhenti.
Cik Su calon memang tanda tangan perjanjian nyawa itu, tapi Zhang Seng bakat jarang dalam generasi muda. Tolonglah berbelas kasihan, jangan bunuh dia. Presiden Hua, tak payah pujuk. Aku Zhang Seng lelaki berprinsip, tetap berdiri tegak, takkan tunduk pada perempuan. Awak yang minta begini. Ingat, parut di muka ini aku yang tinggalkan. Harap kau belajar menghormati wanita. Apa sijil terawal aku dapat 2 minggu lagi? Tak boleh selesai semua ujian hari ini. Maaf, Cik Su. Jansen ni keselayakan biasa Monik ada banyak subjek dan sekali banyak kali perlu disesuaikan dengan keadaan di tempat. Tapi dengan kebolehan Cik Su, tak sampai 2 minggu pun. Tiada cara lain. Kejohanan bermula 3 hari lagi. Masa aku dah suntuk. Saya memfahami perasaan Wagi, tapi Anita di luar kuasa saya. Oh ya, ada satu cara nak dapat sijil dalam sehari. Kau maksudkan penjara neraka? Itu kaedah sah ke? Macam tak ada maksud lah. Betul. Penjara neraka kawasan larangan panahan tak dibuka bertahun lamanya. Penjara neraka? Tempat apa itu? Pernah saya dengar tentang hantu panah? Ada dengar khabar angin. Katanya kepandaiannya boleh hancurkan dewa dan syaitan. Tapi itu cuma kabar. Tak pasti wujud ke hantu panah, mungkin ciptaan orang nakal saja. Saya banyak pun tak kepercayaan dulu. Tapi 5 tahun lepas, hantu panah muncul di penjara neraka Persatuan Panahan ini. Kalau aku melalui penjara Nether, bolehkah sijil itu terus diberikan? Secara teori ya, tapi kemungkinannya sangat tipis. Harkshu in Mindewa Quartz penjara Nether. Cik Su, fikir masak-masak. Sebelum ini, cuma 3 orang pernah masuk penjara Nether. Tiada yang keluar hingga kini. Cik Suwi, kalau nak pertaruhkan nyawa hanya untuk pertandingan, saya rasa ini tak berbaloi. Kalau untuk pertandingan sahaja, tentu tak perlu. Tapi kawan aku perlukan aku sekarang. Ini sangat mustahak. Pengerusi Hua, maafkan gangguan. Saya balik dulu untuk bersiap. Pengerusi Hua, ada masalah apa? Tiada apa. Cuma bau pada dia macam pernah ku kenal. Bau apa? Minyak wangi? Bau Yuan Fake Suit. Cik Su ingat, kekuatan hantu panah lebih hebat dari cerita. Dia takkan berlemah. Setelah masuk, tiada jalan pulang. Junior Suling datang khas untuk menemui senior. Mohon tunjuk ajar. Senior, sila berhati-hati. Benar kau iblis panah. Setiap gerakan ganas tiada belas. Tapi panah bukan senjata untuk membunuh yang tak bersalah. Salah. Bukan panah yang bunuh mereka, tapi manusia. Kau lupa bagaimana kau mati dalam kehidupan lalu, Dewa Panah Yuan Fei Shui. Bagaimana kau tahu saya Yuan Fei Shui? Maikyo saya tahu dari Shmoisu. Hakikatnya semua ke Sengger menunggu kedatangan Dewa Panah yang pasti akan kembali. Tunggu saya. Apa sebenarnya terjadi? Tuan, mohon berikan pencerahan. Baru sekarang panggil Tuan? Buat masa ini saya tak boleh beritahu. Apa yang perlu saya lakukan agar Tuan beritahu? Mudah. Saya beri 9 percubaan untuk panah lilin di hadapan ini. Tapi ini mungkin sakiti, Tuan. Di dunia ini, tiada anak panah mampu lukakan saya. Kalau begitu mohon tunjuk ajar, Tuan.
Azure Phoenix 13 panah, 9 bintang berkumpul, serangan helang. Dewa syaitan merata di bumi, bunuh. Bunuh. Jatuh. Kenapa kau tidak mengelak? Sebab aku mesti kalahkan kau. Kalau kau mati, apa akan kau guna untuk menang? Tak semestinya. Maafkan saya, Senior. Saya lepas 8 anak panah tadi dan sorok 1 lagi. Generasi muda memang hebat. Tak kusangka kau sudah kuasai teknik membentuk ki jadi anak panah. Berani dan pandai, sungguh mengagumkan. Senior, Sir Adam segera utak Bornenere. Bagaimana bersama diracun hingga mati dalam hidup lalunya? Tuan, bolehkah awak beritahu kebenaran tentang kematianku diracun dalam kehidupan lepas? Memang, aku tidak boleh menjelaskan itu. Iwas ning dapur mai kampo. Kalau bersekadar main-main, kenapa aku tunggu 5 tahun di sini? Jadi mengapa sebenarnya? Sebenarnya aku pun tak tahu, tapi awak tahu. Aku tahu. Ya, Tamding 13 panah Phoenix hijau. Ciptaanmu tiada tandingan, hampir sempurna, tapi masih ada satu kelemahan. Kelemahan apa? Ini hanya boleh dirasa, tak boleh diungkap. Bila awak temui panah ke-14, barulah ilmu memanahmu sempurna. Pada masa itu, segala rahsia akan terbongkar. Misi yang Yuan Feixue gagal selesaikan, serahkan pada suling. Tuan-tuan. Panah ke-14. Ketua, lebih baik kita pulang. Menunggu lagi tak guna. Patut aku tak benarkan dia masuk. Lama tak muncul bakat sehebat ini dalam memanah Great Xia. Rudial sudah sumber jaya. Sejak memasuki alam gaib, sebenarnya dia sudah menang. Malang, bakat luar biasa memang mudah diambil semula. Tunggu pun tak berguna. Selain pemanah gaib sendiri, tiada yang pernah keluar hidup-hidup. Si kecil, boleh aku dapatkan sijil sekarang? Ya, setiausaha segera beri sijil tahap tertinggi. Baik. Tunggu, awak panggil aku apa tadi? Tunggu sebentar, apa yang kau panggil aku tadi? Si hidung berair. Kau selalu hidung berair masa kecil dulu. Tak mungkin, cuma seorang pernah panggil begitu. Kau ini siapa sebenarnya? Nanti kau tahu bila aku selesaikan urusan. Aku pergi dulu. Jumpa di arena. Mungkinkah dia tidak mati? Mari sambut pasukan Dewa Panah. Pasukan Dewa Panah masih wujud. Lama tak nampak. Sangka dah dibubarkan. 3 si comel. Kain kalau begitu pendek. Abang suka ni. Bangsat-bangsat ni. Ying-Ying, bertenang. Kita datang untuk bertanding. Cik-cik, pasukan memanah wanita sudah lama tak sertai pertandingan. Kenapa tiba-tiba nak masuk? Seperti kita tahu, wanita kurang sesuai untuk memanah. Apa maksud awak tu? Ni kerafia Kapten kami, Dewa Panah Yuan Feixue. Dahulu beliau hidupkan tradisi memanah Great Xia yang mati suri. Cuma seorang dengan sebatang busur. Sejak kematiannya, mutu memanah Great Xia merosot. Sebagai ahli pasukan Dewa Panah, kami perlu bertindak. Mana seperata awak? Maksudnya pemanah lelaki kami tak berkebolehan. Dari kata-kata awak, lelaki pemanah kami tak berguna. Salah, tiada perusahaan jantina dalam memanah. Sebaliknya, kamu selalu hina kami wanita. Tapi, lupa Yuan Feixue, wanita yang selamatkan tradisi memanah Great Xia. Dia cuma bertuah saja. Tuah? 5 kejuaraan berturut-turut kau panggil tuah? Kalau handal, cuba menang sendiri. Mulut celupah, nanti kami yang ketawakan kau. Siapa yang akan menangis belum tentu lagi. Kamu cuma ada 3 orang sekarang. Tak layak bertanding. Kumpul ahli dulu baru bercakap. Mana bantuan luar yang kami jemput? Dia kata akan awal? Sampai. Maaf saya lewat. Kenapa baru sampai? Pertandingan nak mula. Semalaman minum banyak dengan beberapa wanita. Apa? Kamu tahu ada pertandingan. Kenapa pergi minum? Sanggup buat begini? Gila ke? Kontrak cuma suruh bertanding. Tiada larangan minum. Kamu! Cukup. Bukan masa gaduh. Ulang giliran. Li Tao pertama, Huoyu kedua. Tunggu. Saya nak gahi. Kepala masih pening semalam minum. Li Tao perancangan dah dibuat lama. Kenapa nak ubah last minute? Bising apa? Pertandingan biasa. Tak penting giliran. Lagipun, pakar utama patut jadi penutur. Kamu, biarlah.
Huoyu awal, saya kedua, Ying ketiga. Ini pertandingan pertama kita. Beri yang terbaik. Ya, Kapten. Saya seisytiharkan pertandingan bermula. Saya isytiharkan pertandingan ini dimulakan secara rasmi. Tengok baik-baik, sial. Biar saya tunjuk panas sebelah. Tak sangka tahap persaingan setinggi ini. Perlawanan separuh akhir pertama dah skor 8.6 mata. Skor macam ni dulu hanya ada di peringkat separuh akhir. Apa? Nak mengaku kalah ke? Tu soalan saya nak tanya kau. Kau yang patut serah diri. Macam mana boleh? Skor setinggi ni mesti kau menipu. Saya faham kau tak puas hati, tapi maaf kau dah kalah. Pertandingan belum tamat. Kedua peserta sila panah anak keempat. Kau finalis pasukan kita. Kalau kalah pun jangan teruk sangat. Jagalah maruah. Hebat, kita unggul 1.8 mata. Pasti menang ni. Mari sambut peserta berikutnya dari pasukan Dewa Panah. Li Tao, tenang. Keadaan dah stabil. Elak buat kesilapan besar je. Apa kau cakap ni? Tak kenal level saya ke, Li Tao? Kakak Ling Yun, kenapa dia macam ni? Boleh harap ke? Tengoklah si gedabak ni. Takkanlah dia penipu. Dia belajar memanah di Korea sejak kecil. Baru balik negara, tak ada masalah besar. Pusing dan panah. Tak boleh. Tak baik. Kapten, tengok. Kita belum kalah lagi. Li Tao, kau ni ada masalah apa? Skor rendah macam ni. Kau sengaja ke? Kau kena jelaskan pada kami. Aku minum banyak sangat malam tadi. Kalau form biasa, aku boleh kasih mereka nangis. Kenapa masa situasi dah jelas tadi, kau pilih cara tembak berisiko tinggi? Aku nak tunjuk skill lepas balik luar negara. Lain kali aku akan lebih berhati-hati. Lain kali? Kau ingat akan ada peluang lagi? Kami dah gadai Dewan Memanah bayar komisen kau. Tanggungjawab kau ni. Kontrak cuma suruh aku bertanding. Wang sebiji ni siapa lagi nak terima selain aku? Bangsat, aku nak bunuh kau. Susu, permainan belum habis lagi. Pengacara, kami menang 3 pusingan awal. Mengikut peraturan, kami belum kalah total. Ada peraturan tembakan tambahan, tapi perlu 95 mata ke atas. Hampir mustahil. Awak patut berputus asa. Ini memang takdir awak. Kalau tembakan ni tak capai piawai, awak akan digantung selama 3 tahun. Kak Ling, mungkin kita patut lepaskan. Tembakan nias kita. Tembakan ni kita tak akan berputus asa. Ying, kakak Huoyu, kakak Ling Yun. Shaolin, kita. Nesha Jengkern ke cakap apa-apa, and kita mulakan pertandingan dulu. Hanya itu. Sanggup berlaga, rupanya cakap kosong. Daripada gaya panahnya, jelas teknik asasnya sangat kukuh. Kalau dia yang main tadi, kita pasti kalah. Malangnya skor tertinggi panahan rata cuma 9.5 mata. Meteor kejar bulan, matahari dikejar. Kemana tembakan itu? Nak jatuhkan kapal terbang ke? Nampak. Cepat lihat. Dia baru tembak jatuh peluru berpandu. Berapa bayaran ganti rugi ni? Kita menang. Kita memang menang. Kakak Suling, hebatnya awak. Tunggu, aku tak selesa hari ni. Nak ke tandas dulu. Kita raya bila aku balik nanti, okey? Diam. Sekarang saya umumkan pemenang pusingan kelayakan kejohanan Dewa Panah ini. Sabarlah. Patutlah terbau hancing sejak masuk dewan. Rupa-rupanya wanita semua. Masalah wanita apa, takkan kami tak layak. Kecewalah tu. Layak? Saya nak laporkan, satu dari mereka tak ada sijil kelayakan. Abang Ish pun cepat kontrak. Bersama mereka bukan sahaja terbatal, malah dilarang bertanding 5 tahun. Kapten Ling, apa terjadi? Alamak, lupa Shaolin tak ada sijil. Tenang, saya ada Kuai. Tapi dia dah habis bertanding. Pasukan Dewa Panah kami layak selagi ada 4 sijil kan? Pengacara, jangan percaya. Mungkin ada 4 sijil kalau sertakan bantuan asing, tapi perempuan tadi langsung tak ada. Tapi dia dah ikut syarat. Kalau tak layak, siapa benarkan? Siapa bertanggungjawab? Macam mana ni pengacara? Asalkan ada 4 sijil, tak masalah. Ini langgar peraturan. Diam. Saya pengacara dan pengadil. Siapa tak puas hati lawan saya?
Ini penipuan terang. Saya akan buat aduan. Mengadulah. Pengerusi jawatan kuasa saya punya pakar. Penaja pun pakcik saya. Cubalah. Saya tengok. Ini apa buat? Baik, saya hormati keputusan pengadil. Tapi awak perlu tunjuk 4 sijil. Susah sangat ke? Tapi di sini hanya ada 3. Berdiri saja buat apa? Cepat tunjuk kad pengenalan. Kenapa pandang saya? Saya bukan ahli Aerogot Team. Apa kaitan dengan saya? Litau, bukan masa nak meragam. Cepat tunjuk kad pengenalan. Saya tak meragam. Memang bukan ahli pasukan awak. Tapi awak dah tanda tangan kontrak pemain asing. Mengikut perjanjian wajib bekerjasama. Kontrak ni sekarang dah tiada. Awak melanggar kontrak. Apa lagi, saya bayar denda sampai habis. Tapi kalau kalah, awak digantung 5 tahun. Layoto, kami minta maaf. Tolong tunjuk kad. Perlawanan ini sangat penting. Minta maaf? Boleh. Tapi mana kesungguhan? Apa yang awak nak? Bertiga sujud lalu merangkak bawah saya. Bangsat. Litau, awak nak sampai hati? Cakap tak seronok. Layankan saya baik-baik, mungkin saya pinjamkan kad ni. Baik. Kapten. Kak Ling Yun, jangan. Yuak Kapten, yuak dulu. Cepat, saya dah tak sabar. Tak sabar ya? Awak pukul saya? Ya, saya pukul. Mampus awak. Tangkap dia. Hebat nak layan orang macam awak. Berhenti! Jangan pukul saya! Sedap ke? Berhenti. Ini kawasan pertandingan. Berani awak. Pukul saya, habis kau. Bogel merayu pun saya takkan setuju. Diam mulut kotor. Pertandingan penting tapi hormat lebih utama. Saya harap pukulan ini ajar awak hormat wanita. Syabas. Tak ada lesen nak bertanding, lebih-lebih lagi pukul orang. Awak tahu akibatnya kan? Kes pukulan boleh maafkan. Dia salah dulu. Tapi pasal lesen, saya tak boleh tolong. Tak payah. Dilarang 5 tahun pun pasukan Aerogot boleh tunggu. Ada apa? Suling Ji, keputusan kita dibatalkan, dilarang 5 tahun. Kenapa? Tak apalah, nanti kita bincang di rumah. Tunggu. Keputusan ditarik balik mesti ada sebab. Mana boleh buat sesuka hati? Bodoh ke makcik? Pasukan Aerogot menipu. Patutlah kena ban. Kami tipu? Mana buktinya? Nak dihuraikan, tak ada sijil layak pun nak bertanding. Kalau itu bukan tipu, apa lagi? Siapa kata saya tak ada sijil kelayakan? Siapa kata aku tak ada sijil kelayakan? Macam kau cuma tukang bersih yang tak guna. Sijil apa kau ada? Semalam pun kami dah semak. Nama kau langsung tiada. Dah bodoh ke? Semalam sama dengan hari ke? Oh, boleh jawab lagi? Jangan kata kau dapat sijil sehari sahaja. Oh ya, mungkin kau dewi peperiksaan yang lulus setiap ujian? Kau macam mana tahu aku tak boleh dapat dalam sehari? Tak masuk akal. Presiden Huarong pun ambil 2 minggu. Berani kau kata boleh sehari? Kau ingat kau siapa? Xiaoling, diamlah. Mari kita cepat keluar. Tunggu sekejap. Tadi kau tanya aku siapa? Aku salah cakap ke? Kau cuma tukang bersih. Kau ingat kau siapa? Apa kalau aku boleh tunjuk sijil? Kalau ada sijil, aku akan sujud makan tanah live. Kalau benar ada sijil, aku UNN biar kau buat apa sahaja. Baik. Kalau ada sijil, kau kena mengaku bajingan jerit 100 kali. Kalau tak ada sijil, kau kena bogel dan lari keliling. Kau... Janji? Baik. Xiaoling, jangan melulu. Tenang, bila aku pernah gagal. Pengadil ada di sini, tolong jadi saksi taruhan ini. Suka hati saya. Nanti kau lari bogel. Aku halau orang ramai supaya tak ramai nampak. Kau... Tak payah. Ini sijil aku. Sila lihat. Dia betul ada sijil. Dia memang ada sijil itu. Kak Xiaoling, awak betul dapat sijil dalam sehari sahaja. Kamu semua tunggu saya. Mana boleh saya kecewakan? Lama, susah nak percaya. Xiaoling, awak memang hebat. UNN, sekarang apa lagi nak cakap? Melutut dan salak macam anjing 100 kali. Harhu. Tunggu, ada yang tak kena. Warna sijil ini lain dari kami. Mungkinkah palsu? Betul, sijil ini berbeza dengan kami. Awak yang palsukan. Berani betul, palsukan sijil. Nak kena larang menyertai pertandingan selamanya? Xiaoling, apa sebenarnya terjadi? Palsu atau tidak, bukan saya atau awak yang tentukan. Tuan pengadil, bolehkah beritahu mereka? Bahan sijil ini, ciri anti palsu dan cop, semua nampak okey. Cuma, saya tak pernah nampak reka bentuk macam ni. Saya dengar tak?
Pengadil pun tak pernah nampak. Lagi apa nak kata? Saya cakap dengan awak. Tak boleh fikir dulu ke? Kalaupun nak palsukan, kena tiru yang asal lah. Bodohnya. Oh ya, ikut perjanjian. Dia kena lari bogel. Cepatlah. Kami dah tak sabar. Nak saya tolong? Jangan risau, saya akan berlembut. Nak saya bogel? Pergi bogelkan mak awak lah. Nak mungkir janji. Semua dah dengar tadi, pengadil pun ada sini. Kalau ingkar, hari ini tak boleh keluar dari sini. Panahan utamakan integriti. Jika saya kalah, saya akan tunaikan janji. Tapi sebelum itu, ada beberapa soalan untuk pengadil. Soalan apa? Wak baru kata tidak masalah dengan ciri anti palsu, chop atau bahan sini. Betul, tapi saya tak pernah nampak reka bentuk macam ni. Cuma awak tak nampak tak bermakna ia tak wujud. Jangan terus kata sijil ni palsu. Alah, warna kulit depan pun berbeza. Nak berdebat lagi. Kalau kau ikut logik sebagai pemain manusia, Yuan Fei Shui pun manusia, tak boleh kata awak dia. Macam mana awak tahu saya bukan Yuan Fei Shui? Pengadil, perempuan ni gila buat hal. Saya cadang ambil tindakan segera. Tuan pengadil, kalau sijil ni asli tapi dihakimi palsu, kerjaya awak tamat. Ini, Tuan Pengadil, kalau tak boleh putuskan, saya boleh panggil pasukan penguat kuasa. Jangan. Kalau pasukan datang, bukan sekadar larangan kekal. Mungkin masuk penjara. Takut? Tadi Beria kata asli. Kalau betul, kenapa takut? Awak tukang cuci, ingat boleh kelentong? Depan saya tak boleh. Saya nasihat vakum mengaku sekarang. Nanti pasukan datang, kes ni jadi lain. Sama ada masuk penjara atau lari bogel, pilihlah. Benda ni tak boleh dirunding lagi. Boleh. Ketuhan dan semua wanita, mari ke the hotel berdekatan untuk berbincang. Branky awan pukul saya. Saya pukul. Awak cakap kotor yang menjijikkan. Kalau tak pukul awak, nak pukul siapa? Derhaka. Samsing. Sekarang walau awak bogel Merayu pun tak guna. Saya akan panggil pasukan. Dapat ambil sawah semangki, sen sendiri yang akan panggil pasukan. Pasukan penguat kuasa akan tiba sebentar lagi. Benar atau tidak, nanti kamu akan tahu. Gilnya, ulang lagi. Kalau hal ini sampai ke penguat kuasa, hukumanmu bukan sekadar berlari bogil, tapi masuk penjara. Semua jaga dia baik-baik. Jangan bagi lari. Bila pasukan penguat kuasa datang nanti, aku nak tengok dia menangis. Shaoling, jangan takut. Kalau pasukan penguat kuasa datang, biar aku berunding dulu. Apa din perau dari sini? Perempuan ini palsukan dokumen dan kacau ketenteraman pertandingan. Tangkap dia segera. Saya Kapten Pasukan Arrowguard. Suling anggota saya. Saya yang suruh dia palsukan dokumen. Jika salah di sisi undang-undang, saya tanggung semua. Kak Ling Yun? Diam. Turis ke tepi pasukan Arrowguard masih perlukan kamu, faham? Tapi... Shaoling, diam. Kamu harapan pasukan Arrowguard. Kak Ling Yun tak nak kamu musnah begini. Dia harap kamu boleh pimpin pasukan lebih jauh, faham? Kasihankan adik-beradik. Sampai sanggup tanggung dosa jenayah. Kamu ingat boleh lari senang-senang? Saya pakai sijil ini dipalsu oleh seluruh pasukan Arrowguard. Tiada siapa boleh lari. Tangkap semua mereka. Diam semua! Nak ajar kami uruskan kes polis? Kami tak akan lepas penjenayah. Lebih-lebih lagi tangkap orang tak bersalah. Perlu siasat perkara ini. Tuan, saya tak tipu. Semua sijil kami merah. Dia punya emas. Ini bukti dia palsukan dokumen terang-terang. Sebentar, apa kamu cakap? Sijil emas? Sijil emas? Ya, emas. Persatuan Memanah hanya keluarkan sijil merah. Tapi dia dapat sijil emas, memang tak masuk akal. Diam, di mana sijil itu? Memang emas. Kan saya dah cakap, warna pun salah, masih nak palsukan. Memang tak sium up. Diam kau, ini sijil kelas S tertinggi Persatuan Memanah. Apa? Apa? Ia wakab silap. Persatuan kita cuma ada sijil merah sahaja. Senyaplah! Saya pernah jadi pemanah kelas pertama. Presiden Huarong pun sepupu saya. Mana boleh silap? Walaupun ada sijil warna lain, dia dapat dalam sehari. Sangat mencurigakan. Apa? Sehari saja? Ya, sehari. Rekod Presiden Huarong pun 2 minggu. Macam mana dia boleh dalam sehari?
Tepat sekali. Kapten, mustahil dapat sijil dalam sehari. Ada sesuatu tak kena ni? Baik, saya hubungi Presiden Huarong. Tak payah, saya sudah sampai. Hello, yang berusaha Presiden. Betul tu Presiden Hua, nampak sangat gagah. Presiden Hua tiba tepat masanya. Perempuan ini palsukan sijil masih nak berdekat. Palsu? Sijil ni saya yang tanda tangan. Mana bukti palsu? Apa? Presiden Hua mungkin tersilap? Dari tiada sijil jadi ada sehari saja. Ini mustahil. Kamu tak percaya terdetak bermaksud ia tak wujud. Saya pun awalnya ragu, tapi inilah fakta. Presiden, kenapa berpihak pada perempuan ini? Ais, kamu semua tak cipit. Abai diketat peperiksaan persatuan memanah. Setiap langkah direkam kamera dan diawasi pakar. Kalau tak percaya, siasatlah. Mustahil. Ini memang tak mungkin. Presiden Hua, kenapa awak di sini? Saya berjangka mereka persoal sijil ini. Jadi datang periksa. Tak sangka terjumpa situasi ini. Sekarang apa lagi nak cakap? Kini Presiden Hua ada di sini. Tunaikan janji. Kau berlutut dan makan lumpur. Akui kau scoundrel tak berguna. Kami cuma bergurau. Kau nak ambil serius? Betul. Memandangkan Presiden Hua ada, kita lupakan saja. Jom pergi. Berhenti. Kamu nak lupa tak semestinya saya pun sama. Tunaikan janji? Perlu sampai sejauh ini? Saya dari keluarga Yuan. Kau tentu tahu kedudukan keluarga Yuan dalam dunia memanah? Nak sangkal keluarga Yuan sebab gurauan kecil? Keluarga Yuan, kalau nak bangkitkan keluarga Yuan, saya lagi tak akan lepaskan. Berlutut. Berlututlah. Presiden Hua, tolong beri penjelasan. Kau nak aku berlutut depan ramai orang? Ayah aku veteran dunia memanah. Kezukuran adalah chances menjadi manusia. Kalau kita hilang kejujuran, bukankah ahli persatuan panahan kita jadi pengecut? Tunaikan janji sekarang atau aku larang kau menyentuh panah selamanya. Tak ayak sekarang betul. Aku sanakan makan. Tuan Muda Yuan kiranya awak. Baik. Hari ini aku kalah. Tapi ingat, kehinaan ini akan kubalas 10 kali ganda. Aku sampah masyarakat. Aku sampah masyarakat. Mari tengok. Tuan Muda Yuan sedang memperkenalkan diri. Aku sampah masyarakat. Teruskan menjerit. Kami undur diri dulu. Aku sampah masyarakat. Ingat kena jerit 100 kali. Jangan kurang satu pun. Aku sampah masyarakat. Aku sampah masyarakat. Presiden Hua sudi kiranya menjenguk pasukan Dewa Panah kami. Aku pun nak ajak sama. Cik Su, silakan dahulu. Kakak Ling Yun, bukankah mereka sesuai berpasangan? Mengarut. Presiden Hua milikku. Nanti aku pukau dia malam ini aku nak main seronok. Jom pergi. Aku sampah masyarakat. Aku sampah masyarakat. Kalian takkan bebas. Si bodoh tak berguna. Kerana kau, aku malu sepanjang hari. Hukuman apa patut kau terima? Tuan Muda Yuan, tenanglah. Aku dah berusaha. Tak sangka suling muncul tiba-tiba. Tolong beri peluang lagi. Kau tak sengaja. Jadi aku maafkan kali ini. Tapi ingat, perjanjian keluarga Yuan denganmu simpan rapi sampai mati. Hilang dari sini. Terima kasih atas belas kasihan Tuan Muda Yuan. Ribuan terima kasih. Ayah, kenapa ayah bunuh dia?
Yuan di dunia ini kena kejam untuk bertahan. Dia tahu rahsia kita. Hanya orang mati yang tak bocor rahsia. Ayah betul ajar saya. Tapi saya risau dengan kumpulan wanita itu, terutamanya Suling si pembersih. Panahnya tiada tanding. Saya takut pasukan Dewa Perang kita tak dapat lawan dia. Wanita ini di luar jangkaan. Kelakuannya buat saya teringat seseorang. Maksud ayah si perempuan sial Yuan Fei Shui? Tepat. Wajah berbeza tapi gaya, personality dan teknik memanahnya sama seperti Fei Shui. Yuan Fei Shui masih hidup? Racun kuat barat itu cukup bunuh gajah. Saya sendiri lihat mayatnya masuk krematorium. Diam. Berapa hakili masalah sebuah perkara ini? Kalau kau tak ada separuh kemahirannya dulu, saya tak perlu buat begini. Kau faham pengorbanan saya? Saya faham. Walaupun Fei Shui mahir, dia wanita yang akan berkahwin. Warisan keluarga Yuan tak boleh jatuh ke tangan wanita. Malangnya didegil macam ibunya. Asyik berkeras dengan peraturan dan moral. Saya terpaksa jadi kejam pada mereka berdua. Mereka sendiri yang salah. Tapi kumpulan wanita itu berbahaya. Nak biarkan saja ke? Tak kira sekuat mana pun, mereka cuma beberapa wanita. Saya ada perancangan. Di final nanti mereka akan tamat. Apabila kamu akhirnya menyedari anak panah ke-14, harinya kemahiran memanahmu mencapai kesempurnaan dan segala rahasia akan tersingkap sepenuhnya, misi yang gagal diselesaikan Yuan Fei Shui akan diserahkan kepada Suling untuk dilengkapkan. Cikgu. Anak panah ke-14. Anak panah ke-14. Apa sebenarnya anak panah ke-14 ini? Saya tak boleh lakukannya. Xiaoling, kenapa dengan awak? Mengapa masih berlatih sampai lewat malam? Captain Ling, saya tak boleh tidur jadi datang tengok sini. Awak nampak tak sihat? Ada masalah kesihatan? Mungkin kurang rehat sahaja. Final tinggal beberapa hari lagi, saya agak gementar. Kadang terasa ini semua seperti mimpi. Pasukan kecil tahap 3 ini benar-benar layak ke final. Kapten, itu salah. Pasukan Dewa Panah kita memang sentiasa kuat. Dulu semasa Yuan Fei Shui masih ada, siapa tak gentar dengar nama pasukan Dewa Panah? Itu dah lama berlalu. Xiaoling, saya nak tanya sesuatu dan awak mesti jawab secara jujur. Baik, apa itu? Awak bukan Suling yang asal, betul tak? Kau buat lawak apa tengah malam begini? Kalau bukan aku, Suling, siapa lagi? Tidak, kau anda bukan Nok Suling. Walaupun rupanya sama, tapi aura kamu berbeza. Aku selalu terasa ada tenagaan pelik darimu. Aura macam mana? Dia dah kembali. Siapa? Yuan Fei Shui, Dewi Panah. Kapten, berlebihlah. Mana boleh aku setaraf Yuan Fei Shui? Kalaupun ada, gaya memanahku agak mirip sikit. Mungkin, tapi siapapun kamu, kau tetap ahli Aerogot Team. Dalam final 3 hari lagi, harap kamu boleh bawa pasukan kita ke puncak. Jangan risau, Kapten. 3 hari lagi bukan saja masa Aerogot Team kembali berjaya, tapi juga masa orang-orang tertentu akan dapat balasan. Tuan-tuan dan puan-puan, final kejohanan memanah yang ditunggu-tunggu akhirnya bermula. Seramai 8 pasukan bertanding dalam format kalah mati. Setiap pasukan akan beradu dan juara terakhir akan dinobatkan. Korang, aku dah kembali. Kita dapat kumpulan mana? Kumpulan B. Tengok, lawan kita memang menarik. Oh ya? Mari aku tengok. Wah, memang menarik sungguh. Biar Haistiat, memang betul. Ada pasukan Cahaya Senja, pasukan lemah lembut Shuzhou, dengan pasukan gagah berkualiti. Kita tersalah tempat ke? Pasukan yang marah ke suku akhir sememangnya hebat. Jangan pandang ringan. Kali ini, pasukan Dewa Panah, kita akan bekerja sama untuk kembali ke puncak. Apa di puncak? Kak Ling, pasti mereka datang untuk bertanding. Saya pun keliru. Lawan kali ini memang istimewa. Baru saya faham kenapa mereka dipanggil pasukan Cahaya Senja. Ikut arahan saya.
Rapatkan diri dan senyum manis. Betul, senyum sikit, senyum lagi. Baik. 1, 2, 3. Macam gitu? Cantiknya. Hantar pada saya. Nak letak di momen WeChat. Baik. Ambil lagi satu. Berhenti tangkap gambar dulu. Pergi ucap salam pada lawan. Baiklah. Jom pergi ucap salam. Hello, kami dari pasukan Cahaya Senja. Saya Ketua Lauli. Gembira dapat bertanding dengan kamu. Kamu macam cucu saya. Hello, Datuk. Kami pun gembira dapat bertanding. Sini ambil ini. Apa ini? Ini untuk kamu lap air mata nanti lepas kalah. Kami memang hebat. Saya umum peraturan pertandingan. Pusingan ini menggunakan anak panah seperti lembing untuk menembusi dinding. Hanya dengan mengena sasaran di belakangnya baru dianggap menang. Jika tiada pihak berjaya, akan ada pusingan tambahan dengan setiap peserta hanya dapat satu peluang panah. Sisihkan. Pertandingan rasmi bermula sekarang. Pasukan pertama, kumpulan Matahari Senja Merah. Osun bawah berdua tampil dulu. Baik. Bertanding dengan warga emas, menang pun tak bermaruah. Jangan remehkan mereka. Sampai suku akhir pasti ada kelebihan. Kita tinjau dulu. Saya isytihar pertandingan bermula sekarang. Sayang, hari ini kita tunjukkan kehebatan pasangan ikan todak dan penyu kita. Abang, hujan kasih mesra. Anak panah kayu keras. Semangat warga emas yang bergelora. Kena. Sekarang giliran Lauli. Cinta lebih kuat emas. Sayap bersayap terbang. Fana. Baik. Tak sangka Datuk Nenek begitu hebat. Sungguh mengejutkan. Malangnya kami kalah dengan jarak yang tipis. Itu pun sudah hebat. Di usia begini, masih boleh menarik busur dan melepaskan anak panah dengan tepat. Sungguh mengagumkan. Datuk Nenek, Cucunda Suling ingin bertanya. Adakah Anda legenda, kekasih Helang Sakti, dan Wira Itik Mandarin dari puluhan tahun lalu? Semua itu kisah silam. Sekarang hanya tinggal orang tua yang hampir ke liang lahat. Tuan-tuan yang dihormati, Ling Yun mewakili pasukan Dewa Panah merafak sembah hormat. Jangan tunduk sembah. Di gelanggang ini cuma ada menang atau kalah. Bicara nanti setelah kamu menewaskan kami. Cakap besar saja. Macam benar boleh kalahkan kami. Apa hal kamu berdua? Anak muda ini sapa kita dengan hati ikhlas. Puluhan tahun pun sikap tetap kasar. Jangan diambil hati. Sikap mereka berdua memang begini sejak muda. Tak pernah berubah. Kedua Datuk, betul. Di gelanggang. Kekuatan yang menentukan. Sekarang giliran saya yang akan memalukan diri. Kakak Ling Yun, dinding ni ada bahan molekul berketumpatan tinggi. Susah nak tembus dengan panah biasa. Hero Helang dan Sang Itik Mandarin. Zaman dulu memang hebat. Tak sangka mereka begitu gagah semasa muda. Bukan masa nak borak sejarah. Fokus untuk menang pertandingan dulu. Shaoling, pertandingan format begini pertama kali aku lihat. Ada idea? Cuma perlu halakan panah ke sasaran dan lepaskan. Tembak terus, tapi macam mana nak tembus dinding? Baik kerjasama. Ikut cadangan Shaoling. Kalau dia kata nak panah matahari pun aku percaya. Pasukan Dewa Panah, kamu boleh mula sekarang. Pada atakak, semua sudah biar dia. Mari kita mulakan. Tak mungkin nak tembak terus macam tu je. Perempuan tetap perempuan. Nak buat sulam ke? Dinding keras macam ni mustahil tembus tanpa kerjasama. Dengar arahan saya. Lepas panah bila saya sebut tembak. Faham. Ini je, aku ingatkan sesuatu hebat. Permukaan dinding pun tak tembus. Mengarut. Persediaan. Lepaskan anak panah. Tiga anak panah pasukan Aeroguard kena sasaran. Pasukan Aeroguard menang. Kami menang. Kami menang. Ini tidak masuk akal. Macam mana mereka boleh menang? Mereka pasti tipu. Kami mohon bantahan. Beri dan alasan, Engam. Kenapa dinding mereka lembut macam sisa tauhu? Ini memang penipuan. Betul. Kalau ragu-ragu dengan dinding, kami sedia diperiksa. Maria, saya nak periksa. Pelik, dinding ini tak ada masalah.
Kenapa panah kamu tembus macam tembus tauhu? Sebab dinding bergetar bila panah pertama kena. Adik, kalau tak silap, ini teknik panah bergetar yang legenda? Terharu Tuan Perasan. Betul, saya guna teknik panah bergetar. Teknik panah bergetar? Teknik memanah ini wujud ke? Apa itu teknik panah bergetar? Ini teknik tembak istimewa yang buat anak panah berputar laju ketika terbang. Lepas kena sasaran, bahagian belakang panah hasilkan getaran frekuensi istimewa yang rosakkan struktur molekul sasaran. Ini pertandingan memanah atau latihan dewa? Tak sangka muda begini sudah mahir memanah. Warisan memanah Gretchen terjamin di tangan begini. Terima kasih pujian Tuan. Kemenangan tipis tadi cuma nasib baik saja. Maafkan sikap kurang ajar saya. Di gelanggang pertandingan, cuma ada menang atau kalah. Tiada istilah kurang ajar. Dah tua macam kami, menang kalah tak penting. Asal boleh panah bersama kekasih, itu dah cukup bahagia. Weh, kenapa tengok bini aku? Tengok bini sendirilah. Si Mat Saleh tua, masa muda nak kawan aku. Sekarang tua pun masih gatal. Jom balik lutut papan cuci. Manisnya. Tua pun masih panah bersama. Persahabatan dan cinta begini memang dikagumi. Mungkin inilah keistimewaan memanah. Di syurga burung sepasang, di bumi dahan berkait. Cinta begini sungguh diidamkan. Cukuplah mengeluh. Siap, sedia. Pertandingan susah nak datang. Dengar pasukan lawan pun pasukan wanita juga. Bukankah kita satu-satunya pasukan wanita? Tak. Pasukan Shuzhou asalnya 4 lelaki, tapi entah kenapa masuk hospital. Sekarang ahli keluarga ambil alih. Boleh ke? Tapi bagus. Tak perlu berdepan lelaki sombong itu. Jangan pandang ringan. Pasukan ini susah dikalahkan. Silap langkah terus kalah. Pasukan macam apa mereka ni? Mereka dah sampai. Mereka semua berkaki jenjang, sungguh layak dengan gelaran pasukan lembut. Ada masalah? Awak tak sihat ke? Tak. Saya cuma rasa takut sikit. Takut? Takutkan apa? Nanti awak miwen daun. Wahai empat si cantik. Skirt pendek sangat, kulit pun putih gebu. Abang suka. Boleh berkawan? Saya juga. Abang pun suka semua. Mari sini. Si cantik, ada nak abang buat apa untuk awak? Minta maaf. Jangan marahlah. Abang betul-betul suka awak. Saya tiada sampai dendam. Cantik. 1. Comelnya bila marah macam ni. 2. Cantik, nak hukum abang macam mana? Asal awak gembira, rotan dan lilin pun tak apa. 3. Dia dah habis lah. Pukul dia. Berkenal dia pukul. Ini terlalu kejam. Apa pendapat anda? Gelaran Shuzhou Tyrannosaurus ini gurauan ke? Tapi apa yang kau takut? Saya kahwin tahun lepas, kahwin dengan Tyrannosaurus. Macam mana? Gembira tak? Tak apa, sekurang-kurangnya dia tak pukul saya setiap 1 dan 15 bulan. Sujud pada aku. Jangan gerak-gerak sikit korek kubur nenek moyang kau. Kenapa mereka bawa papan cuci ketika pertandingan? Ini operasi asas saja. Dia tak bawa papan paku, dah baguslah tu. Hello, kami pasukan lembut nombor Shuzhou seronok bertanding dengan anda. Oh, hello. Kami pun seronok dapat bertanding bersama. Jangan takut, gadis Shuzhou semua lembut. Nanti lepas pertandingan, main mahjong sama-sama? Kami pergi siapkan dulu. Mereka nampak macam lembut. Mereka garang, tapi kelembutan mereka benar. Bergantung siapa berurutan. Dershu Sherway na untuk buat The Bendy. Saya sangat kagum. Kamu pun cepat siapkan. Kekuatan mereka setanding sikap. Nampaknya pertandingan ini akan jadi menarik. Acara perlawanan ini ialah panduan sang abadi. Lubang bulat pada langsir akan menyala rawak selama 0.2 saat setiap satu. Pemanah perlu panah lubang menyala untuk dapat satu mata. Jika gagal, satu mata akan ditolak. Peserta dengan mata tertinggi menang. Peraturan pertandingan kali ini lebih mencabar berbanding sebelumnya. Belum pernah ada format sebegini. Format ini uji ketepatan dan kepantasan reaksi pemanah. Masa 0.2 saat tak benarkan sebarang kesilapan. Kakak Shaolin, kami harap kejayaan awak lagi sekali. Ini format baik buat saya. Mari kita lihat strategi mereka. Undian tentukan pasukan Tyrannosaurus Shuzhou. Pasukan lembut Shuzhou akan mulakan perlawanan. Ayu,
Bersedia, mula. 1 ayam. Refleks pantas. 2 cakra. 70,000 8 bulatan. 70,000 9 bulan. 1 warna bunga mega di bar. Lukis sendiri. Mengalahkan tangan. Baik. Wahai Tuhan 98, rekod baru. Gadis-gadis Shoujo memang hebat-hebat. Hebat-hebat. Hebat. Betul, aku suruh kamu bersuara ke? Monos prestasi tak bagus. Sekarang giliran korang jumpa main mahjong lepas ni. Ini separuh akhir. Macam mana mereka boleh santai saja? 1 ayam. Asalkan ada mahjong, separuh akhir pun tak kisah, langit runtuh pun boleh main 2 pusingan. Tengok mereka buat aku geram. Xiaoling, macam mana nak lawan ni? Aku tak ada idea. Kakak Xiaoling, kepantasan aku tak setanding mereka. Jangan harap dapat hasil sama. Jangan risau, ada aku. Jom, giliran kita main. Peraturan sama. Aku tembak dulu, kamu ikut arah panah aku. Benda ni betul-betul boleh jadi ke? Anda sedia? Ada di belakang. Baik, dengar arahan saya. Sedia, mula. Wah, teknik apakah ini? Menggunakan gelombang udara dari panah berbulu untuk mengawal trajektori panah lain. Teknik ini biasa di litar perlumbaan. Rupanya boleh digunakan dalam memanah juga. Lagi sekali. Alamak, markah penuh. Hebatnya. Hebat. Ini permainan yang sangat hebat. Terbaik. 10 mata skor penuh. Bersujud. Kau cakap tadi? Kakak cantik, 10 mata skor penuh. Skor penuh pun apa? Kalau aku tak menang dalam permainan ini, kau akan bersujud sampai tahun depan. 80,000. Juara. Pasukan Dewa Panah. Juara. Siapa buat ini? Keluar. Berhenti menjerit. Saya ini. Orang kimchi kecil, siapa benarkan kamu datang? Keluar dari sini. Tuan, ini kejohanan memanah Grecia. Mohon berundur. Mereka datang untuk bertanding. Kenapa perlu undur? Tuan Muda Yuan, ini kejohanan Grecia. Mereka tak layak menyertai. Siapa kata tak layak? Mereka kini ahli pasukan Dewa Perang kami. Jadi memang patut menyertai. Tapi mereka orang kimchi. Tak ada peraturan yang larang ambil bantuan asing, kan? Kamu orang Grecia takut ke? Memang patut kamu takut. Memanah berasal dari negara kimchi. Memanah Grecia sebenarnya curi dari kami. Pencuri jumpa tuan punya, tentu takutlah. Mengarut, ketika kami main panah negara kamu masih petik buah dari pokok. Kamu curi tapi masih tak mengaku. Orang Grecia memang tak tahu malu. Siapa? Orang kimchi saya akan kira sampai 3. Minta maaf sekarang. Perempuan tak gunung, berani bersuara kasar. Kalau di negara acar, kau dah mati 1000 kali. Perempuan Syah Agung tak beradab. Tak macam gadis negara acar, patuh pada lelaki. Celaka, pergi mampus. Perhatian semua. Silakan lindungi diri masing-masing. Pengacara, awak. Jangan cakap, saya tak kenal awak, tak kenal dia. Tak guna. Jangan pukul. Salah saya. Beritahu panahan berasal dari negara mana? Milik Syah Agung. Siapa pencurinya? Kami dari negara acar yang mencuri. Nak hina perempuan lagi? Tak berani lagi. Begitu baru betul. Tak guna rosak mudaku. Jom sambung main mahjong. Kenapa datang ke Syah Agung cabar pasukan T-Rex?
Habis kimchi sampai otak busuk. Ini keterlaluan. Ini gelanggang tinju ke stadium. Pengadil biar sahaja orang dipukul. Apa kau merepek ni? Aku tak kata apa pun. Yang aku cakap, mereka patut kena pukul. Berdiri buat apa? Cepat mulakan pertandingan. Sisihkan kejuaraan memanah Grecia kini bermula secara rasmi. Pasukan Dewa Perang lawan pasukan Dewa Panah. Adik-adik, bertenang. Kita selangkah je nak ke juara. Hari ini kita akan pulihkan maruah pasukan Dewa Panah. Ayo. Ayo. Masih bercakap tentang kejuaraan? Korang tak sedar lawan siapa? Juara dari negara Pickle. Berani kau cakap macam tu. Ini kejohanan orang Grecia. Tapi kau ambil 4 pemain asing dari negara Pickle. Tak ada maruah. Kamu... Tuan Yuan, tak payah layan perempuan macam ni. Lelaki guna kekuatan. Hari ini, kami tunjuk panahan sebenar. Cukup cakap. Mulakan. Semua dah sedia? Kalau ya, saya akan umumkan permulaan. Tunggu sekejap. Apa masalah lagi? Sasaran Grecia kamu teruk. Sebagai asal panahan, kami nak guna sasaran kami. Apa maksud kamu? Biar saya terang. Sebagai juara bertahan, pasukan Dewa Perang berhak tetapkan peraturan akhir. Jadi kami guna peraturan kami. Ada masalah? Peraturan kami mudah. Setiap ahli tembak, 1 anak panah. Yang paling banyak, kena sasaran menang. Semudah itu? Jika kami terlalu menyusahkan kerajaan Daxia, nampak seperti kami menggertak. Alangkah biadabnya. Berani cabar kami. Siapa takut siapa? Lebih baik kamu lulusi dulu pusingan termuda ini. Kak Ling Yun, mereka sengaja pandang rendah kita. Sungguh menyampah. Janganlah kita leka. Negara kimchi memang suka main kotor. Kali ini pun sama. Saya pun rasa bukan semudah itu. Kita tunggu dan lihat dulu. Serangan terang mudah dielak, tipu helah susah dijangka. Pencuri biasa tidak bahaya, yang licik ini lebih merisaukan. Keputusan cabutan. Pasukan Dewa Perang tentukan urutan main. Memang ada helah. Nanti mereka suruh kita main dulu. Pusingan ini kami akan main dahulu. Betul ke? Aku dengar tadi. Dalam memanah, siapa yang main dulu biasanya akan ketinggalan. Sebagai wakil Korea Selatan, kami akan tunjuk kesukanan dengan menembak dahulu. Matahari terbit dari barat ke? Bila pula negara kimchi bercakap tentang kesukanan? Tengoklah nanti. Lebih mudah percaya matahari terbit barat daripada mereka berkelakuan baik. Keputusan pasukan Dewa Perang. 4 anak panah kena sasaran. Seterusnya, sila sambut pasukan Dewa Panah. Mutahareza dan Chisemakian Dasham tercuba dulu. Xiaoling, ada yang tak kena ni. Apa sebenarnya helah negara kimchi ini? Saya pun tak rasa semudah itu. Mari kita tunggu dan lihat dulu. Ying-Ying, kekal tenang dan jangan leka. Jangan risau. Cuma pasang anak panah berbulu di sasaran. Pedang berat, mata tumpul, serang. Apa yang terjadi? Inikah panahan Great Xia? Asas letak anak panah pun gagal. Masih berlagak jadi asal panahan. Tak tahu malu. Ying, ada apa? Saya pun tak tahu. Saya panah dengan teliti, tapi kenapa lintasannya berubah? Saya faham, situ magnet kuat. Sasaran diperbuat dari magnet istimewa. Bila anak panah menghampiri, daya magnet ubah arahnya. Pengadil, kami bantah. Mereka menipu. Pengadil, kami tak pernah kata sasaran kami bukan magnet. Kemahiran mereka yang teruk. Berani salahkan sasaran kami. Kedua sasaran diperbuat dari magnet. Kami punya juga. Ada masalah? Maaf, kami tidak boleh dianggap sebagai penipuan. Anda kalah dalam perlawanan ini. Mengalahkan panahan Grecia mudah sahaja. Tiada malu kalah pada negara jeruk kami. Selain budaya panahan, semua budaya Grecia berasal dari negara jeruk kami. Dari sudut ini, sudah semestinya kamu kalah. Seperti anak tewas kepada bapa. Kata-kata angkuh tak berasas. Berani kamu hina Grecia agung kami. Orang Longxia cuma pandai bermulut besar. Biar sehebat mana, tetap lawan yang kalah. Siapa kata kami kalah? Masih ada 3 anak panah tinggal. Gila ke? Walaupun 3 panah kena sasaran, skor 3-4. Buat apa? Wanita tetap wanita. Terlalu ragu-ragu. Benar, kami mungkin kalah. Tapi wanita Grecia takkan kehilangan maruah. Lebih baik dari lelaki yang asyik tunduk pada orang asing. Kamu ni
Tuan Yuan tak payah layan wanita begini. Biar mereka bertanding, akhirnya tetap sama. Betul, kalau nak terus malu, biarkanlah. Bangsat. Saya yang akan panah. Lady bersematawat. Tunggu, acar-acar kecil ini tak berbaloi. Saya cukup bersendirian. Xiaoling, ini bukan masa untuk degil. Lebih baik kalah daripada jadi bahan ketawa. Jangan risau Kak Huoyu, saya tahu apa yang perlu dilakukan. Xiaoling, I'm Sextoki Masa to Court dan suka buat tonik keajaiban. Tapi keadaan dah tak boleh diubah. Kita cuba kalah dengan beradab. Mari kita hadapi bersama. Siapa cakap kita mesti kalah? Wahai si acar kecil, perhatikan. Hari ini saya tunjuk apa itu panah sebenar. Apa masalah wanita Syah ni? Akhirnya tetap kalah. Mulut berapi saja. Panahan kamu langsung tak logik. Berani bertaruh, kalau menang, kami akui Syah sebagai asal seni pedang. Tapi kalau kalah, kena akui. Negara acar kami asal panahan. Boleh kita mulakan? Mari Pak kita mulakan. Nampak? Dia bersalah tak berani setuju. Ini bukti mereka dah tahu sejarah panjang negara acar kami. Tadi berlagak hebat, sekarang rasa bersalah. Ayuh, rakam dan siarkan. Biar dunia lihat budaya panah negara acar. Kak Xiaoling, ayolah. Alamak! Daya magnet dari kekuatannya terlalu tinggi. Panahan cenderawasih 13, aku tak mampu lawannya. Macam mana ni? Berdiri saja, buat apa? Cepat tembak. Takut ke? Tadi berlagak berani je. Dah rasa bersalah, lebih baik menyerah cepat. Xiaoling nampak tak normal. Semalam pun saya nampak dia buat muka macam ni. Bimbang betul. Mungkin kita perlu panggil kakak Xiaoling balik. Mukanya menakutkan macam ni. Pengadil, dia tak tembak anak panah. Nak tunggu sampai bila? Cik Su, sila perhatikan masa. Tinggal setengah minit saja. Panahan cenderawasih 13. Rindu, tembus hati, cenderawasih naga jelma, Kunpeng. Saya tahu apa itu panahan cenderawasih 14. Nak tembak atau tak, cepat serah diri. Sukar sangat ke nak akui yang panahan Great Xia kamu memang teruk? Panahan Great Xia tu leluhur kamu. Anak panah hijau Phoenix 14. Kembali ke kesederhanaan asal. Cepat, naikkan daya magnet. Kapten, kita menang. Pasukan Dewa Panah, pasukan Dewa Panah, pasukan Dewa Panah. Boleh tahan. Panah kamu ada sikit inti panahan negara jeruk kami. Tapi sasaran kami 4. Kamu cuma 1. Ikut peraturan, kamu kalah. Kejuangan ini milik kami. Begitukah? Acar kecil, kamu dah kalah. Sekarang 5 sio. Kami menang. Pasukan Dewa Panah, juara. Ini mustahil. Tak ada siapa boleh lawan daya magnet sasaran ini. Pengadil, mereka mesti tipu, penipu. Diam. Lama aku toleransi. Mana bukti mereka tipu? Kamu yang bersalah tapi nak sorokkan. Kalau tak janji dengan isteri, dah aku pukul mati kau. Kalau kuat macam ni, kenapa tak berani bertaruh tadi? Dengar sini acar kecil. Memanah berasal dari tamadun Great Xia kami. Nenek moyang kamu masih monyet ketika kami dah pandai memanah. Sebab aku tak bertaruh, memanah memang milik kami. Kamu tak layak bertaruh dengan aku. Acar kecil bodoh sombong. Bercakap pasal budaya, rupanya tanda hati berasa bersalah. Orang cuba buktikan apa yang mereka tiada. Kamu pun tak faham, berani datang buat malu. Nenek moyang kami ubah monyet jadi manusia. Kalau tak, kamu masih petik buah atas pokok. Ingat, rakyat Great Xia nenek moyang kamu. Kamu 4, balik ke negara acar kamu sekarang. Kau! Sultan dan Dewa Panah akhirnya menunggu hari ini. Kami berjaya. Kita mesti kaya sepenuhnya malam ini. Minum sampai mabuk tak pulang. Setuju, saya nak minum sama kakak Xiaoling. Kak Xiaoling nak ke mana? Awak keluar ya. Saya tak nak ikut. Kamu berseronoklah. Ada urusan penting. Kak Xiaoling tak hadir, macam mana kenduri ni? Xiaoling, awak sembunyikan sesuatu? Ada. Tapi ini hal peribadi. Saya selesaikan sendiri. Baik, jumpa kami bila perlukan bantuan. Lautan Pedang dan Api. Rachming meredik satu hati. Lautan Pedang dan Api. Kak Lingyun, kenapa Kak Xiaoling pelik? Ada masalah ke? Kita patut ikut dia tengok keadaan.
tak persal. Dia dah pulang tu biar dia selesaikan sendiri. Dia... Kak Ling Yun maksudnya siapa? Siapa pulang? Tak semua perlu difahami. Yang penting kita pasukan Dewa Panah yang tabah. Pasukan Dewa Pedang? Pasukan Dewa Pedang. Sampah, melimpah. Dulu kau kata negara acar terbaik di dunia. Sekarang, pasukan Dewa Perang kami kalah pada wanita. Keluarga Yuan macam mana nak bangga di masa depan? Diam! Ingat kami bukan hamba keluarga Yuan. Kau tak berhak arah kami di sini. Kurang ajar. Berani pukul anak aku di wilayah aku. Tak nak pulang ke? Menderumlah. Tuan Yuan, bayar mahal pun jemput kami. Inikah cara layan tetamu? Kalau menang, tampar anak aku pun tak apa. Sekarang kalah, kena bayar harga. Celaka. Berani pukul aku. Aku suruh kau menderum sekarang. Menderum, ya? Berdebah. Lepas panah, tembak sampai mati. Engkau yang patut menderum. Tabik kepada ketua jurulatih. Tenaga panah mulai terbentuk. Kau ini siapa sebenarnya? Dia guru aku, ketua jurulatih panahan di negara Acar, Raja Panah Piau Buceng. Jadi ini Tuan Piau Buceng yang termasyhur. Kau datang jauh-jauh menceroboh keluarga Yuan. Apa tujuanmu? Nampaknya Tuan Yuan terus terang. Saya tak nak berbelit. Kali ini saya datang nak bekerjasama dengan Tuan Yuan. Kerjasama jenis apa? Tuan Yuan, boleh saya tanya, adakah keluarga Yuan nak jadi nombor 1 panahan di Great Xia? Ya, kami fikir siang malam. Adakah Tuan Piau datang untuk bantu kami? Diam, keluarga Yuan tak terima bantuan percuma. Kalau Raja Panah bagi mudah, tentu ada syaratnya. Ada satu syarat. Kami mahu Tuan Yuan bantu kami ambil balik milik kami. Barang apa? Seperti diketahui semua, negara Acar ada sejarah panjang dan budaya hebat, juga tempat lahirnya panahan. Tapi Great Xia giat promosi kebelakangan ini sesatkan dunia sampai orang sangka budaya ini milik kamu. Jadi saya nak bekerja sama. Bantu Tuan Yuan jadi nombor 1 panahan di Great Xia dan gunakan pengaruh kamu untuk umumkan panahan milik negara Acar. Sebenarnya ini bukan syarat. Seperti pepatah negara Acar. Ini mengembalikan hak kepada yang empunya. Apa pendapat Tuan Yuan? Apa yang kau ketawa? Aku ketawa sebab angkuh, bodoh dan tak malu korang ni. Kau hina keangkuhan, kebodohan dan kurang ajar. Cari mati. Tuan Yuan, sikapmu akan jadi bencana bagi keluarga Yuan. Tentu. Mulai hari ini takkan ada keluarga Yuan di Haicheng. Kalau tahu berani lawan aku, syaratku menguntungkanmu. Kenapa menolak? Aku Yuan Tianxiong memang hina. Demi nama dan harta, aku lakukan pelbagai keji. Tapi panahan milik Syah Agung, khianati panahan tak mungkin. Jangan berlagak suci. Aku tahu kau bunuh isteri dan anak kandungmu Yuan Fei Shui. Tak takut aku dedah? Takuti. Tapi lebih baik aku dihina dunia daripada khianati panahan. Panahan anutan keluarga Yuan. Kotoran ini urusan keluarga. Khianati panahan. Bermimpilah. Bah. Baik, engkau pilih neraka. Hari ini aku hantar bapa anak ke alam baka. Siapa di sana? Keluar! Keluar! Kau rupanya. Kau! Tuan perempuan inilah yang rosakkan rancangan kita. Rupanya kau. Saya baru nak selesaikan urusan keluarga Yuan cari engkau. Beri apa yang kamu rancang? Bagus. Saya ingat ambil engkau sebagai murid sulung saya. Tahniah Cik Su. Guru kami tak pernah terima murid perempuan. Saya nak beri 4 patah perkataan. Oh, bab perkataan ni apa? Tak tahu malu. Perempuan degil. Jangan menyesal nanti. Kamu yang sombong ini ibarat katak bawah tempurung. Teknik ajar pun kami yang ajar. Muka tebal masih berani cakap macam ni. Perempuan sial, tak guna. Kenapa? Terasa? 4 perkataan hantu dalam hati memang sesuai. Baik, saya akan panah kau sampai berlubang. Hati-hati dia pakar memanah.
Gerakan formasi. Ini panahan apa? Ia musnahkan puluhan tahun latihan aku. Panahan Grazia, kalian semua sudah kalah. Mustahil. Panahan Grazia mana boleh skuat ni? Aku tak percaya. Aku tak percaya. Cik, kami salah. Kami hina dan tak tahu malu mencuri budaya engkau. Takkan berulang lagi. Hari ini kami akhirnya faham panahan tulen yang sebenar. Grazia lah asal-usul panahan. Ampunilah kami. Ingat, panahan adalah semangat, bukan alat cari nama. Balik negara kecil tu dan bertaubat. Kalau ulang lagi, takkan aku lepas. Terima kasih. Terima kasih kerana bagi peluang. Cepat pergi. Ayah, okey ke nak panggil ambulans ke? Tak perlu. Anak mundur dulu. Papa ada nak cakap dengan Cik Su. Kau dah tahu Jericho tak boleh lukakan aku. Kenapa masih buat begini? Aku minta maafkan kau dan mak kau juga. Kau dah tahu semua. Walaupun rupa kau berubah, aku tahu inilah kau yang kembali. Jangan sangka dengan ini aku boleh maafkan kau. Tak, salah. Aku tak termaaf. Harap kematian aku boleh legakan hati kau. Tuhan hantar kau balik pasti ada misi untuk kau. Terima kasih kerana ajar aku panah tak ada jantina. Kak, aku pun tahu ni kau. Maafkan aku. Harap kehidupan seterusnya kalian jadi orang baik. Apa Yuan Fei Shui tak sempat siapkan biar Suling tamatkan? Dewa Panah. Kakak Dewa Panah, boleh ajar aku panah? Siapa nama kau? Nama aku Huarong.